Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan majlis ilmu kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita menyambung huraian ayat 6 daripada surah At-Tahrim, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketua keluarga untuk menjaga diri dan menjaga anggota keluarga daripada api neraka. Kalau kita melihat tentang lanjutan daripada ayat ini, bukanlah setakat menjaga anggota keluarga daripada api neraka, tetapi apa yang perlu difahami, bagaimana untuk mengelakkan anggota keluarga dari terjerumus ke dalam neraka. Dalam huraian kita tentang Fatihah dahulu, perkataan ataupun firman Allah Rabbil Alamin, Allah Tuhan semesta alam, di mana Allah Subhanahu wa taala bila mencipta manusia, Allah meletakkan sekali peraturan-peraturan yang mesti diikuti oleh manusia itu. Tidak ada pilihan lain bagi kita orang yang beriman kecuali tunduk dan patuh, menyerah diri kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilambangkan dalam salat kita. Bila kita memulakan salat, rukun yang pertama ialah takbiratul ihram. Kita lafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar bukan setakat kita memahami maknanya Allah yang Maha Besar, tetapi ia satu ikrar, satu pengakuan bahawa kita tunduk kepada Rabbil Alamin. Kita patuh kepada tiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kehidupan kita ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia itu menyerahkan dirinya kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala, di akhir salat, rukun yang penghabisan sekali, memberi salam ke kanan dan sunat melafazkan salam ke kiri. Ini boleh kita fahamkan bahawa memberi salam itu bukanlah kita beri salam kepada malaikat yang ada di kanan rakib ataupun ada yang di kiri atid. Ada orang mengatakan bahawa salam itu beri salam kepada malaikat. Tak ada dalil lah yang mengatakan kita beri salam itu diberikan kepada malaikat. Tapi nasib baik malaikat itu tak jawab. Kalaulah malaikat tu jawab, kita kata Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu malaikat tu jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Lari tak kita katnya? Tengok tak ada orang kanan, tengok tak ada kiri, suara ada, lekar-lekar cabut. Tetapi ia sebagai satu yang simbolik, suatu yang menjadi lambang orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Dia adalah orang-orang
yang menyebarkan kedamaian, orang-orang yang menyebarkan kesejahteraan. Bukan kita kata Assalamualaikum warahmatullahi habis. Tapi kita dalam kehidupan ini dalam menyumbang kepada kesejahteraan. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita ufsyus salam, dalam sentiasa kau berikan salam. Bukan setakat dengan mulut kita menyebut Assalamualaikum warahmatullahi, tetapi tindakan kita. Kita adalah penyebar kesejahteraan, bukan kita penyebab kepada masalah. Kita bukan menjadi punca huru-hara dalam sama ada kehidupan berkeluarga ke, sama ada dalam kehidupan bermasyarakat ke. Kalau seseorang itu menjadi punca kepada satu masalah masyarakat, punca kepada satu masalah keluarga, sedangkan dia salat, artinya dia tidak memahami falsafah yang terkandung dalam salat. Dia tidak berupaya menghayati tiap perkataan yang dibaca dalam salatnya. Rugilah dia. Dia sebagai ejen kepada perubahan, ejen kepada kemajuan, sebaliknya menjadi punca kepada berbagai masalah dalam masyarakat. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah menyatakan kita supaya kita menjaga diri kita, memelihara diri kita dari api neraka. Jadi memelihara diri daripada api neraka berarti kita menjadi penyebar kesejahteraan. Berarti kita tidak timbulkan sebarang masalah, sama ada dengan sengaja atau kerana kelalaian. Seperti orang yang beriman, bila nak melakukan sesuatu, dia sentiasa berfikir. Orang yang beriman bukan ikut perasaan. Orang yang beriman sentiasa mengikut fikiran yang bertunjangkan kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau manusia ikut rasa, tentulah binasa. Kalau manusia ikut hati, tentulah mati. Tapi kalau setiap tindakan yang belum dilakukan difikirkan dahulu, apakah wajar tindakan itu untuk dilakukan? Apakah kesan yang mungkin timbul? Adakah tindakannya itu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul? Artinya kalau ada saring dengan akalnya, tentulah ketelanjuran tidak akan dilakukan. Satu kita lihat orang-orang yang tidak menggunakan nikmat yang dikurniakan Allah dengan sebaik-baiknya, mereka dianggap tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur kepada Allah, saya akan ditambahkan lagi nikmatnya. Akal satu anugerah Allah, akal satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mengenepikan akal, hanya mengikut perasaan, ikut hati semata-mata, orang yang seperti ini boleh disamakan dengan orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufurkan nikmat. Dan Allah jelaskan dalam ayat yang sering kita dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu kufurkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah itu adalah
amat pedih. Tindakan orang yang mengikut perasaan, yang mengikut hati adalah buruk, dan bila keburukan itu berlaku, maka itu adalah merupakan salah satu azab Allah Subhanahu wa taala yang dia rasakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala merintahkan tiap anggota keluarga, tiap pemimpin keluarga menjaga dirinya. Dan bila kita menjaga diri sebagai seorang pemimpin keluarga, dan itu juga yang akan diterapkan kepada anak-anak dan anggota keluarga yang lain, kita mestilah sentiasa untuk meningkatkan daya fikir kita ataupun intelektual kita. Dan kita hendaklah sentiasa dalam keadaan yang sihat, dan juga kita dikehendaki untuk melengkapkan kerohanian kita. Kerana tiga perkara ini juga yang perlu kita terapkan dalam diri anak-anak. Memperkasakan mental, kemampuan untuk dia berfikir, memastikan jasadnya sihat, dan jangan sampai mengabaikan kerohanian anak-anak itu. Jadi kalau kita mengharapkan anak-anak itu membangun dengan kekuatan, dengan tiga kekuatan tadi, ketua keluarga juga hendaklah sentiasa meningkatkan daya fikir, meningkatkan intelektualnya, sama ada dengan belajar, dengan bergaul, dengan membaca. Banyak cara untuk meningkatkan daya fikir kita. Dan meningkatkan daya fikir akan menampakkan kita sentiasa boleh membaca keadaan-keadaan di sekitar kita. Kerana ketua keluarga mesti mempunyai visi yang jelas. Ketua keluarga mesti boleh membaca keadaan, sehingga anak-anak dalam rumah tangga itu dapat disiapkan bagi menghadapi keadaan yang berbeza. Kita bandingkan 15 tahun dulu dengan sekarang. 15 tahun dahulu anak-anak ke sekolah tak ada yang pakai bawa telefon. Sekarang anak-anak ke sekolah pun bawa handphone. 15 tahun dahulu agaknya anak-anak tu tidak begitu aktif dengan IT. Tapi sekarang anak-anak itu lebih bijak daripada orang tuanya. Jadi kita perlu melihat apa kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh generasi yang akan datang. Sebagai ketua keluarga, kita kena lengkapkan diri. Kalau anak-anak agaknya suka pergi website yang bermacam-macam, ketua keluarga janganlah join pula kan. Kalau join yang baik okeylah. Kalau join yang tak senonoh, tak jadi contoh yang baik. Artinya dia mestilah berada. Ini yang diharapkan dan yang idealnya ibu bapa, khususnya pemimpin keluarga, hendaklah berada step di hadapan anak-anak, berada di depan anak-anak dalam menghadapi suasana kemudahan komunikasi hari ini. Kalau anak-anak cuma tahu main,
komputer, ibu bapa mesti tahu bagaimana agaknya nak detect, bagaimana nak kesan website mana anak ni pergi, dan mesti tahu bagaimana agaknya kita boleh menyekat laman-laman yang buruk supaya anak-anak ini tidak mudah terpengaruh. Itu kita kaitkan dengan daya intelektual. Sebagai pemimpin keluarga ini bukan kita ikut arus sungai itu saja. Bukan saja kita patut aktif, tetapi patut proaktif. Sebelum sesuatu itu berlaku, kita telah dapat untuk membacanya. Contoh mudahlah. Tadi kalau kita bandingkan dengan IT, ibu bapa yang mempunyai pandangan jauh, dia akan merancangkan masa depan anak. Bila lahir aja hari ini anak dia, atau sebelum lahir anaknya, dia telah merancang 21 tahun atau 19 tahun akan datang. Kalau anak itu sampai ke peringkat pengajian tinggi, apakah persiapan yang telah diusahakan? Ini pandangan jauh. Tak boleh, tak apalah hari ini sajalah, 19 tahun, 20 tahun, sampai masanya kita fikirkan. Yang macam ini tak ada vision, tidak punya wawasan. Sukar bagi keluarga itu untuk mencipta kejayaan. Jadi kalau daya fikirnya itu baik, mudah baginya untuk menyemai hal-hal yang baik dalam pemikiran anak. Mudah baginya untuk memastikan bahawa anaknya itu akan terbela keadaannya, masa depannya. Walaupun masa depan itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tidak dihalang untuk merancang. Kita tidak dihalang untuk membuat persiapan. Tapi kalau ketua keluarga tak kisah, dan kalau baca sok khabar tengok kita gosip-gosip aja. Bila tengok yang berat-berat, nak faham pun susah. Buat apalah baca. Yang gosip-gosip ni senang. Jadi kalau itulah bahan bacaannya, daya fikirnya tak akan dapat meningkat. Tapi kalau agak yang susah dibaca, dia akan berfikir untuk memahamkan, tentulah ada kesannya. Kemudian yang kedua, sebagai ketua keluarga, hendaklah memastikan agar kita sentiasa sihat. Memang takdir Allah Subhanahu Wa Taala nak menentukan seorang itu sakit dan sebagainya, tapi kita hendaklah berikhtiar supaya kita sentiasa dalam keadaan yang sihat. Kita diingatkan dalam satu kata-kata yang masyhur, al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang baik berada pada tubuh yang sihat. Kalau tubuhnya tak sihat, berbagai-bagai penyakit, berbagai-bagai obat yang dimakan, tentulah ini akan memberikan kesan kepadanya. Kerana tumpuannya akan lebih kepada bagaimana dia nak
sihat daripada menggunakan akal untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan yang lebih baik. Jadi panduan makanan, Allah Subhanahu wa taala mintakan dalam Al-Quran supaya kita makan yang halal dan baik. Bukan halal saja, tetapi yang halal dan baik. Dan tidak boleh kejar yang baik tetapi tidak halal. Artinya dua-dua tu mesti ada untuk mengekalkan. Yang halal dan baik, halal dari segi syaraknya, dari segi hukum agamanya, baik untuk diri kita. Ada makanan yang halal tetapi tidak baik bagi diri kita. Katalah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan dalam seminggu beberapa kali makan daging umpamanya. Itu bagi orang yang normal. Tetapi bagi orang yang sakit, katalah ada sakit kanser, na'udzubillah, orang yang macam ni tak akan, doktor akan menasihatkan supaya tidak makan daging-daging yang merah kan. Kerana ini boleh menjejas, penyakitnya lebih teruk lagi. Jadi kalau kita lihat, yang halal memang rata-rata di antara kita amat prihatin. Bila nak beli coklat ke, nak beli apa-apa ke dekat kedai, kita akan ambil, kita belik-belik, ini halal ke tak halal. Ada nama-nama yang menjadi lambang kepada jenis-jenis makanan. Kita kata ni tak boleh makan. Kita begitu sensitif dengan halal dan haram. Tapi kita kurang sensitif dengan yang baik bagi diri kita. Macam mana kita nak kata sensitif? Disember ni musim orang kahwin. Kadang-kadang dalam satu minggu 5 ataupun 6 tempat. Yang kita veteran-veteran ni lagi banyak jemputan. Kalau kita berpandukan kepada yang baik bagi kita, kita agaknya cuba elakkan makan makanan yang berminyak kan. Tapi bila tengok biryani dam, dia punya bau bukan main mengancam, yang baik tu lupalah. Tak apalah, kat rumah ada ubat, balik tu makan ubat. Artinya dia bertolak ansur tentang kesihatannya. Jadi kalau ibu bapa, khususnya pimpin keluarga, tidak sensitif dengan makan makanan yang baik, kita akan kurang juga prihatin terhadap pemakanan anak-anak kita. Walaupun pemerintah cuba dekat tuck shop tak boleh jual makanan berminyak, terlalu banyak gula, dan setengah sekolah tak benarkan jual roti prata kerana nak menjaga anak-anak itu punya kesihatan. Tapi kalau di rumah mak bapaknya bantai apa saja yang dipelajari di sekolah, yang dipraktiskan di sekolah, bercanggah dengan apa yang ada di rumah. Tidak heran kerana kita tidak peka dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kerana perintah tu dua. Makanan yang halal lagi baik. Yang halal okey. Tetapi yang baik tu, itu yang ramai tidak mengambil berat. Kalau dah sakit, doktor nasihatkan barulah nak ikut. Itu pun ada kawan-kawan yang jadi batu api. Sekali-sekali apalah salah, ni jadi ubat apa. Selalu kita dengar kan, kalau tak boleh sekali-sekali jadi ubat dah. Lain jadi ubat untuk baik tak apa, jadi ubat lekas mati pula, nanti takut.
Sebab itulah kita lihat kalau ikut statistik yang ada, orang kita lah, orang Melayu ni yang paling ramai obesiti, artinya berat badannya lebih. Dan kalau ikut percentage pun orang kita lah yang paling banyak mengidap penyakit diabetik jika dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Ini salah satu sebab ialah tayyibah, yang baik itu tidak menjadi keprihatinan. Jadi kalau ketua keluarga dalam keadaan yang sihat, dia boleh menjadi jalankan tanggungjawabnya dengan baik. Sama ada mencari nafkah ke, sama ada dia dilihat sebagai boleh menjadi contoh kepada anak-anak dan sebagainya. Dan anak-anak juga tidak minat untuk ke outlet makan makanan segera yang banyak mengandungi trans fat yang boleh menjejas kesihatan. Itu kalau kita balik kepada peraturan alamin, Tuhan semesta alam ada peraturannya disebutkan di dalam Al-Quran, tapi kita ambil sebahagian dan tolak sebahagian. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, dan sering juga kita dengar hadis ni, bermaksud kami kaum yang tidak makan kecuali lapar, dan apabila makan tak sampai kenyang. Itu panduan Rasulullah, makan jangan sampai kenyang. Tapi kalau kita ikut trend hari ini, satu hari berapa kali makan katnya. Sarapan pagi, lepas tu pukul 10.30 ke tea time, tengah hari lunch time, kemudian pukul 3 ke 3.30 lagi minum air, malam dinner. Lepas tu ada lagi mentong. Mentong antara satu makan dengan satu makan yang lain. Lagi kita tengok di Singapura ni, banyak kedai-kedai 24 hours kan, 24 jam. Makan je lah 24 jam tak berhenti. Sedangkan ada makhluk-makhluk Allah yang lain, dia makan siang aja, malam dia tak makan. Ada makhluk Allah agaknya reptile, dia bila kenyang dia terus tidur, tak cari makan lagi. Tapi kita, panduan-panduan itu sering kita lupakan. Jadi mudah-mudahan bila kita baca ayat 6 surah Tahrim ni tentang kepimpinan keluarga, kita tidak seharusnya membataskan tentang suatu yang singkat, tetapi kita kena melihat apakah peranan pemimpin itu. Dan yang ketiga, sebagai pemimpin keluarga, kita dalam memantapkan kerohanian kita. Jasad kita jaga, mental kita cuba tingkatkan, dan kerohanian kita, spiritual, roh kita hendaklah kita pertingkatkan. Dalam kitab Akidah Islam oleh Syed Sabiq, beliau menulis bahawa akidah itu adalah roh di dalam jasad. Kalau akidahnya lemah, maka rohnya juga akan lemah. Tetapi kalau akidahnya kuat, maka akan menjadi kuatlah
manusia yang mempunyai keimanan yang kuat, akidah. Orang yang mempunyai akidah yang kuat, dia akan sentiasa berwaspada dalam hidup. Kerana akidah ni boleh dikatakan sebagai roh kepada jasad. Akidah ini boleh diibaratkan juga sebagai lampu yang menerangi kehidupan. Kalau dibandingkan dengan orang yang tak beriman, orang yang tak beriman, mereka tidak ada lampu yang menyuluh kehidupan. Everything go. Berjudi boleh, minum arak boleh, judi menghabiskan harta. Kita pernah dengar, dilaporkan di surat khabar, di Marina Bay Sands dan Resort World Sentosa ada yang rugi berjudi berjuta-juta, berpuluh juta. Islam melarang. Jadi kerana mereka tidak ada akidah, mereka tak menganggap ini sebagai satu perkara yang terlarang. Mereka anggap duit dia boleh buat apa dia suka, tak ada orang melarang, sehingga dia terhutang kepada tempat perjudian itu berpuluh-puluh juta. Tapi kalau orang yang ada akidah yang mantap, bila dia ada wang itu dia tidak menganggap wang itu milik dia, tetapi dia akan merasakan bahawa wang yang dimiliki adalah amanah Allah yang diletakkan kepadanya. Jauh berbeza. Kalau kita kata ini milik kita, kita boleh buat apa kita suka. Tapi kalau kita kata ini amanah yang diletakkan kepada kita, maka kita akan menggunakan sesuai dengan yang mengamanahkan, sesuai dengan perintah yang mengamanahkan. Umpamanya yang mengamanahkan kita kata tak boleh berjudi, kita tak akan berjudi. Yang mengamanahkan beritahu kita tak boleh membazir, kita tak akan membazir. Yang mengamanahkan menjelaskan kepada kita, kalau membeli apa-apa tu, kalau berbelanja jangan melampau, kerana yang mengamanahkan tidak suka kita bersifat melampau. Jadi yang menentukan kita mematuhi adalah akidah yang ada pada kita. Jadi perlu dari masa ke semasa akidah kita dipertingkatkan. Kalau duit meningkat jumlahnya kita nampak, tapi akidah kita tak dapat lihat dengan mata kepala, tapi kita dapat ukur melalui tindakan-tindakan kita. Kerana itu proses untuk terus belajar dan belajar perlu ada pada kita, khususnya yang boleh memperkuatkan akidah. Kalau akidah kuat, insya-Allah kita dapat kurangkan masalah. Kalau akidah masyarakat Islam kuat, insya-Allah kita boleh membangun masyarakat. Duit yang digunakan untuk memperbaiki kerosakan itu boleh digunakan untuk membangun. Kerana memperbaiki yang rosak tu makan banyak belanja. Katalah kerana akidah rosak orang makan dada, nak memulihkan dia berapa banyak duit. Kerana akidah rosak ada orang yang ketagihan,
judi, dan banyak duit yang dibelanjakan. Kerana akidah rosak, ada yang dihinggapi berbagai penyakit yang berkaitan dengan hubungan seks yang rambang, AIDS dan sebagainya. Banyak duit juga untuk merawat mereka. Kemudian kehidupan keluarga yang kocar-kacir sehingga tidak ada tumpangan, anak-anak tidak bertempat, pun banyak belanja untuk menyiapkan rumah kanak-kanak, rumah sementara untuk ibu-ibu yang tidak punya rumah setelah diceraikan oleh suami. Jadi selama kita tidak berikan tumpuan kepada akidah secara yang tersusun dengan lebih serius, maka masalah yang berlaku dalam masyarakat akan terus banyak. Wang, tenaga, fikiran semua digunakan untuk memperbaiki. Hal itu lebih banyak daripada usaha untuk membangun. Ajaran Islam yang disampaikan kepada kita oleh junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar bahawa untuk membangun satu umat melalui akidah. Untuk membangun, membina seorang manusia perlukan akidah. Untuk membina kemantapan keluarga pun perlu akidah. Sebab itu ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, peliharalah diri kamu. Jadi pelihara diri itu dari berbagai perkara, dan nak mengukuhkan diri agar mampu untuk menjaga diri, 3 perkara perlu ada. Artinya kemampuan intelek kita, kemudian menjaga kesihatan, dan yang ketiga memperkokohkan akidah. Usaha untuk mencapainya adalah merupakan satu jihad. Untuk mencari kebaikan perlukan jihad, perlukan kesungguhan. Jihad itu berarti sungguh-sungguh dari segi bahasanya. Bukan bila kata jihad saja, angkat senjata nak pergi Palestin, angkat senjata nak pergi ke Afghanistan. Kena fahamkan konteksnya. Memang itu perlu, tapi dalam keadaan yang tertentu. Tapi dalam masyarakat kita hari ini, jihad kita ialah untuk membangun masyarakat. Walaupun agaknya jumlah kita semakin kecil, tetapi kualiti kita tidak boleh bertolak ansur. Kalau kualiti kita baik, tidak mudah untuk sesiapa pun menolak kita ke tepi. Tapi kalau kualiti tak baik, kita tidak akan ditempatkan di tengah-tengah. Sekian untuk kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.